saya untuk dengar pembentangan cadangan saya untuk proposal inilah. Jadi saya telah memilih Felda Turi Timur ni sebagai tempat pembangunan pelancongan berasaskan komuniti. Okey. Pertama sekali saya akan terangkan tentang pengenalan apa itu pelancongan berasaskan komuniti, atau dalam bahasa Inggeris dia dipanggil Community Based Tourism, untuk short form CBT. Maksud dia kat sini penglibatan komuniti setempat secara langsung dalam sebuah projek pembangunan pelancongan di sesebuah kawasan. Maksud dia kat sini komuniti, contohnya Felda Turi Timur ni lah, penduduk-penduduk kat sini dia yang bangunkan pelancongan kat tempat mereka. Seterusnya, sesebuah projek pelancongan yang disusun oleh komuniti itu sendiri. Komuniti penduduk Felda Turi Timur ni sendiri yang buat event ke, cara yang organize sesuatu event ke, aktiviti untuk tarik pelancong mai dekat kampung mereka. Seterusnya, ia juga menggalakkan komuniti bekerjasama dan penglibatan antara dua belah pihak, iaitu pelancong dan tuan rumah dalam aktiviti pelancongan. Maksudnya kat sini, kalau pelancong, kalau tuan rumah tu macam penduduk kampung ni lah, buat event apa-apa tapi tak ada sambutan daripada pelancong. Jadi CBT kat situ ataupun event kat situ jadi gagal lah, sebab dia tak ada sambutan. Kemudian dia juga dapat memberi faedah lah kepada komuniti. Seterusnya hasil kajian yang kebolehsanaan, iaitu feasibility study. Matlamat komunikasi dan motivasi bagi pembangunan CBT. Matlamat dia adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan penduduk kampung ni lah, untuk memelihara dan memelihara budaya, untuk memelihara alam semula jadi, untuk menggalakkan pelibatan penduduk kampung dalam sesebuah pelancongan ni. Seterusnya, tahap kefahaman tentang CBT ni yang saya tengoklah daripada kajian-kajian yang saya buat, masyarakat kampung Felda Turi Timur ni memang dah praktiskan CBT, iaitu dengan buat program pengambilan anak angkat. Lepas tu mereka juga penduduk kampung ni juga membuat banyak program untuk tarik pelancong mai kat sini, dan juga ada buat banyak kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk promote lagi tempat kampung kita lah. Seterusnya adalah analisis SWOT. SWOT ni kekuatan, kelemahan, peluang dengan lagi satu ancaman lah dekat penduduk kampung. Kekuatan kampung ni adalah penempatan dia strategik, di mana semua kemudahan awam dekat sini berada di tengah-tengah kampung. Jadi senanglah untuk penduduk kampung ni pergi kat mana-mana facilities tu, semuanya berdekatan. Kebolehcapaian sangat baguslah sebab bas boleh masuk kat sini, jalan pun besar, jalan pun sekarang ni dah turak baru pula kan. Seterusnya banyak juga IKS dekat sini, dan Felda Turi Timur ni merupakan salah satu kilang getah yang Felda Turi Timur ni juga merupakan salah satu daripada 3 felda di Malaysia yang ada kilang getah. Seterusnya dia terdapat juga homestay dekat sini. Kawasan persekitaran kat Felda Turi Timur ni pun sangat cantik sebab banyak pokok-pokok di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk kampung lah. Seterusnya terdapat banyak persatuan dalam kalangan komuniti, iaitu JKK, GPW, KAF, MBFM dan Persatuan Silat. Lepas tu Pekan Selasa ni pun antara tempat tumpuan pelancong yang boleh dikatakan agak famous. Untuk kelemahan yang saya nampak dekat kampung ni ialah tak ada tempat khas untuk tahu info pasal Felda ni. Yang ada pun cuma kalau macam nak tahu info berkaitan Felda ni, semuanya dekat pejabat. Jadi
itu merupakan satu kelemahan lah. Kemudian tak ada toilet dekat tapak market tu. Kalau nak pergi toilet ke apa, kena pergi dekat balai raya, kat tempat yang kena berjalan sikit lah. Okay, untuk peluang yang ada dekat kampung ni ialah dia merupakan salah satu tempat transit antara Kuala Ketir dengan Sek. Jadi pelancong akan berhentilah kat sini. Kalau macam nak lalu kat Sek ke, nak pergi Kuala Ketir pun mereka akan lalu kat sini. Mereka akan tengoklah apa-apa aktiviti yang ada dekat kampung kita ni. Seterusnya tempat tarikan pelancong berdekatan kat sini pun banyak juga, iaitu Kolam Air Panas Ulu Legong, MDI Desa Aku, Titi Panjang kat Kuala Ketir, Ladang Anggur di Tasik Beris, Sek. Jadi ancaman dekat sini satu je lah, jalan cepat rosak lah sebab lori balak duk lalu kan. Okay. Ni adalah peta kampung Perak Timur. Kemudian ni peta luar kawasan, iaitu macam yang tadi saya cakap lah, tempat tarikan yang berdekatan dengan Perak Timur ni. Ni adalah senarai-senarai potensi aktiviti pelancongan yang boleh dibuat kat Perak, iaitu lawatan ke kilang. Lepas tu ajar pelancong buat training lah. Buat training untuk pelancong ni menoreh getah sendiri, mereka rasa sendiri nak kutip getah tu macam mana. Lepas tu buat workshop untuk jahitan labuci, dan adakan perlawanan bola sepak. Lepas tu mengajar pelancong buat hulu pisau yang agak famous tu. Kemudian mengajar pelancong membuat kuih tradisional. Seterusnya berkebun, berkayuh basikal kat sekeliling kampung ni. Okey, ini cadangan latihan bagi tingkatkan kesedaran, iaitu kami cadangkan untuk buat bengkel, iaitu program meningkatkan kesedaran komuniti, program memelihara budaya sedia ada, konsep homestay. Jadi konsep homestay ni banyak orang tak faham antara konsep homestay dengan konsep home to stay. Homestay ni dia pelancong tu duduk dengan pemilik rumah tu dan ikut apa saja yang penduduk rumah tu buat. Kalau home to stay, dia lebih kepada pelancong ni macam lebih kurang macam sewa rumah je lah. Okay. Untuk program kesedaran dan juga kami cadangkan untuk membuat program kesedaran menjaga alam sekitar. Ini adalah ceramah bagi latihan kuasai bahasa asing, iaitu ambil guru-guru dari SK Perak Timur, buat kelas lah, macam buat kelas bahasa English ke. Lepas tu untuk latihan pemasaran produk ni, iaitu majlis oleh pihak MARA. Untuk latihan pemandu pelancong, boleh panggil penceramah daripada pemandu pelancong, Persatuan Pemandu Pelancong lah. Okey, cadangan kami untuk mengenal pasti peneraju CBT, iaitu Local Champion. Local Champion ni dia orang yang berpengetahuan tentang yang boleh handle komuniti ni dan tahu selok-belok kampung. Dia dapat mempengaruhi penduduk kampung ni, macam orang kampung ni dengar cakap dia kerana dia boleh handle lah penduduk komuniti kat sini. Jadi saya pilih Encik Muhammad Rafiuddin bin Moh Rozi. Dia merupakan pengerusi Majlis Belia Perak Timur, dan dia bergiat dalam persatuan ini selama 12 tahun, dan sekarang dia dah masuk 3 tahun jadi pengerusi Majlis Belia Perak Timur. Ini adalah cadangan-cadangan carta organisasi CBT, iaitu ketua dia Local Champion, kemudian Setiausaha Bendahari,
Lepas tu adalah AJK daripada AJK makanan, pengangkutan, multimedia, AJK komuniti, AJK keselamatan dan AJK penginapan. Seterusnya adalah cadangan kami untuk mengenal pasti perkongsian bagi pembangunan CBT. Cadangan senarai perkongsian maksudnya partnership lah. Untuk badan NGO, kami cadangkan untuk collab buat partnership dengan Pertubuhan Pembangunan Pelancongan dan Kesenian Kedah Tengah PPP KKT. Ni bila dapat dia bila buat collaboration dengan depa ni akan bagi benefit lah kat kita. Contohnya depa akan mempromosikan projek pelancongan untuk membangunkan Villa Teluk. Seterusnya dia akan mempromosikan tempat tarikan pelancongan lah kat dengan menggunakan media massa, website ke. Seterusnya untuk tourism industri ni saya cadangkan untuk buat partnership dengan Riverside Travel and Tour. Okey, depa ni akan mempromosikan kampung supaya lebih dikenali, sama je macam hak yang NGO tadi. Kemudian dia akan memberi peluang pekerjaan kepada komuniti. Lepas tu mengajar penduduk kampung ni untuk melakukan pertanian organik. Depa ni sangat aktif dan banyak buat volunteer projek lah. Okay, untuk cadangan senarai perkongsian untuk universiti ataupun IPTS, iaitu saya cadangkan untuk buat dengan Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM. Jadi benefit yang dapat daripada perkongsian ini ialah pelajar dapat mengetahui tentang proses untuk menoreh getah, cara-cara penjagaan pokok apa semua. Lepas tu pelajar ni akan sumbangkan idea lah perniagaan kepada penduduk kampung. Kemudian pelajar ni akan mengajar cara yang betul untuk membuat projek berasaskan komuniti. Untuk agensi kerajaan, saya cadangkan buat perkongsian dengan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Dengan mereka ni akan bagilah berkongsi cara untuk menjalankan perniagaan, akan memberi modal untuk memulakan perniagaan kepada penduduk kampung. Okey, ini cadangan kami untuk pembangunan projek CBT. Ini adalah cadangan-cadangan package yang saya buat. Ini untuk package A, RM80 seorang. Untuk hak ni, package ni untuk 1 hari. Antara aktiviti yang akan dibuat iaitu belajar cara untuk menoreh getah, melawat kilang getah, memasak dengan komuniti, lepas tu pergi ke kilang Bahulu dan tengok persembahan daripada pencak silat dan marhaban. Seterusnya akan buat lawatan mengelilingi Villa Teluk Timur. Ini adalah package B iaitu sebanyak RM150 seorang. Package ni 2 hari 1 malam. Okey, untuk hari pertama lebih kurang macam yang tadi je, yang atas je. Okey, untuk hari kedua ni mereka akan belajar cara untuk buat kuih bahulu. Lepas tu akan belajar cara untuk buat kuih kapal terbang dengan cucuk peneram. Lepas tu mereka akan pergi ke ladang anggur Tasik Beris, dan akan dekat Tasik Beris tu mereka akan mereka akan menaiki kuda, mereka akan visit ladang anggur tu dan buatlah aktiviti seperti fotografi semua. Okey, ini cadangan interpretasi pelawat. Macam yang saya cakap tadi, Villa Teluk Timur ni dia tak ada lagi pusat interpretasi ni.
kebanyakannya semuanya dekat, info-infonya semua dekat pejabat. Jadi saya cadangkan untuk Balai Raya Peladar Teluk Timur ni dapat ditubuhkan sebagai pusat penafsiran untuk memudahkan pelancong mendapatkan maklumat dan melihat produk pelancongan serta barang-barang buatan penduduk kampung ni dijadikan sebagai pameran dekat situ. Ni adalah cadangan kualiti perkhidmatan, iaitu macam buat bengkel lah kat sini. Buat bengkel untuk memandu pelancong ni yang akan mengatur dan memimpin lawatan. Lepas tu akan memberi taklimat kepada kumpulan, memastikan kumpulan tu sentiasa selamat sepanjang masa, sentiasa alert lah. Kemudian untuk security, bentuk pasukan keselamatan seperti polis, rela memang untuk ada kan kat sini kan. Okey, ini adalah cadangan pasaran sasaran, iaitu target market kita lah untuk tarik depa ni mai kat tempat kita, iaitu pelancong dalam dan luar negara. Seterusnya pelajar universiti ataupun IPTA, kemudian sekumpulan keluarga. Okay, next, cadangan promosi, iaitu promosi ni adalah satu platform lah untuk kita membuat kampung ni lebih dikenali di dunia. Okay, iaitu dengan buat website rasmi Peladar Teluk Timur, sebab kat sini tak ada lagi website. Saya cari tak jumpa lah. Yang ada cuma Facebook. Seterusnya sentiasa aktif lah di Facebook ni, seperti macam letakkan info-info yang terkini berkaitan dengan Peladar, apa event-event yang dijalankan kat Peladar. Okay, seterusnya menganjurkan lebih banyak workshop untuk dapatkan perhatian pelancong. Okay, sampai sini saja. Ada apa-apa soalan ataupun cadangan ke nak bagi kat saya? Sekarang ramai penduduk kampung yang buat perusahaan arnab untuk dijual. Mungkin juga akan diusahakan untuk adakan taman arnab, cuma tidak pasti bila akan ditubuhkan. Okay, jadi saya berharap agar kampung Peladar Teluk Timur ni akan menjadi salah satu tempat pelancongan yang berjaya pada masa akan datang dan merupakan dan menjadi salah satu contoh community based tourism yang berjaya. Okay, terima kasih.